Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Fafahhamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala walidihi wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sambung pengajian kita di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sepatutnya kelas hari Ahad, hari Jumaat dibuat hari ini, dipercepatkan kerana hari Jumaat akan datang ni ada salat hajat perdana untuk sekolah saya. Khususnya kepada anak-anak murid kita atau anak-anak kita yang akan menghadapi peperiksaan SPM, insya-Allah. Semoga diberi keberkatan dan kejayaan, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan pengajian ini, sama-sama kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama amilin, ibu bapa dan guru-guru muslimin muslimat seluruhnya. Al-Fatihah. Hari ini malam ni kita akan buka tajuk tentang izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang ke-18, muka surat 131. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab ma jaa fi sifat izar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalizan faqalat qubidaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazain. Sayyidatina Aisyah menunjukkan kami sehelai kain selendang kisaan mulabbadan, yang renyuk, dan kain sarung, wa izaran ghaliza, iaitu kain sarung yang tebal serta kasar. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tak kala nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kewafatan Rasulullah. Rasulullah wafat pada hari apa? Hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Jadi ketiga itu, kata Sayyidatina Aisyah, dua helai pakaian ini dipakai oleh baginda untuk sebagai kain kafan. Pertama, selendang. Jadi kita nak pakai sunnah ni, antara ni kena ada selendang. Selendang ni, solat kena ada selendang, kan? Dia kata, saya tak biasa amal lah. Yang tak biasa, jadikan biasa. Kita tak pernah pakai jubah, amalkan pakai jubah. Kerana apa? Ikut Arab tu, ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Man tamassaka bisunnati 'inda fasada ummati falau ajrun mi'a syahid. Siapa yang beramal dengan satu sunnah Nabi, dikala banyaknya kebinasaan yang dilakukan oleh manusia, pahalanya 100 syahid. Jadi kita bila baca hadis-hadis Rasulullah ni, kita azam nak ikut Nabi. Tahu? Azam untuk beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Antara orang yang mencintai Nabi ni, iaitu orang yang selalu beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi,
kan? Satu hari ni tuan-tuan, puan-puan, adik-adik semua, kan? Kena lazimkan istiqamah, minta kepada Allah supaya kita dapat istiqamah 1000 selawat kepada Nabi. Jangan kurang pada 1000. Kalau lagi banyak lagi baik. Kenapa? Kan usia kita ni makin kita masuk tahun baru ni, usia kita ni makin bertambah, kan? Dan kita sedang menuju ke alam yang satu lagi, alam barzah, alam akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Semua amalan-amalan ni, kan, Allah akan hisap, kan? Dan Allah, sama ada Allah terima atau Allah tidak terima. Tetapi ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala tak perlu nak tengok nak terima atau tak, mesti diterima, iaitu selawat kepada Nabi, kan? Jadi solat kita tu buat, haji buat kalau mampu, zakat kena buat, yang wajib tu tuan-tuan kena buat, salat ba'diyah, qabliyah, tahajud tu buat, kan? Tetapi selawat ni kena perbanyakkan. Selawat kena banyak. Yang kedua, banyakkan amal sunnah, kan? Sunnah Nabi, kan? Yang tak pernah kita buat, kan? Kalau kita tak pernah pakai cincin, cari cincin, walaupun cincin biasa-biasa, RM10 ke, RM100 ke, RM1000 ke, tak kisah, kan? Tapi cincin yang ada kaitan dengan Rasulullah. Kalau boleh cincin perak, kalau boleh mata cincin tu, batu permata tu daripada akik Yaman Habasyi, kan? Warna hitam. Itu cincin yang dipakai oleh Rasulullah, kan? Selendang, atau dipanggil di dalam hadis ini kisaan, ada dipanggil apa, burdah, ada dipanggil apa, ridak, pakai. Kenapa? Kerana ikut sunnah. Kemudian izar ni apa? Kain sarung yang tuan-tuan pakai ni. Ramai yang tak perasan dia pakai kain sarung ni tak ikut sunnah. Ikut sunnah ni, kan? Orang Arab dia pakai kain sarung, terutamanya Arab di Yaman, kan? Hadramaut, Tarim, dia pakai ni, kain sarung. Jadi siapa yang pakai kain sarung ni, niat ikut sunnah Rasulullah, dapat pahala. Kita bukan ikut India, kan? New Delhi atau ada, kan? Kita ikut Rasulullah SAW, kan? Orang Yaman ni dikembangkan Islam sampai ke benua India, sampai ke tanah Melayu ni. Kemudian diajar kita bagaimana untuk mengamal sunnah Rasulullah, daripada para habaib, daripada mubalik dakwah, diajar kita ikut sunnah Rasulullah. Tapi benda ni jadi kebiasaan, jadi dia jadi adat, kan? Pakaian orang Melayu dan sebagainya. Sebenarnya dia ada berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Kita pakai tanjak, ada orang kata alah Melayu sangat. Tak, tanjak itu ialah serban Melayu, kan? Kalau kita pakai kopiah, kita pakai duster, tengkolok, tanjak tu dilaki ke serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya serban ni kena ada ekor dan sebagainya. Ada serban yang tak ada ekor, ada serban yang ekor di sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada di tengah, ada yang tak ada ekor, kan? Kalau mufti atau apa di Mesir, banyakkan serban yang tak ada ekor, kan? Jadi amalkan sunnah satu persatu, kaji. Dan bila kita baca hadis-hadis Rasulullah ni, bukan untuk kita nak habis cepat, kan? Tetapi untuk kita berazam untuk amalkan sunnah Nabi. Rugi kita ambil satu hadis, kita ambil daripada hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abi Dawud dan Majah. Kita hanya dengar, lepas tu lepas tangannya. Tetapi cuba amalkan, kan? Antara yang diajarkan ialah, kan, zikir lepas sembahyang. Antaranya ialah baca apa? Astaghfirullahalazim allazi la astaghfirullah. Nabi akan baca zikir istighfar selepas sembahyang 3 kali. Jadi kita amalkan, kan? Apa bentuk istighfar? Macam-macam istighfar kita boleh baca, kan? Kemudian Nabi baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan, kan? 10 kali. Jangan bergerak lagi di tempat duduk, yang paling kanan paling kiri, terus, kan? Baru Allahumma antas salam wa minkas salam, kan? Sampai habis, kan? Kemudian baca apa?
ayat kursi. Nabi kata siapa yang baca ayat kursi selepas sembahyang, dia tidak akan masuk syurga melainkan kematian. Tiada yang menghalang dia masuk syurga melainkan kematian. Maksudnya siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas salat fardu, tiada yang menghalang dia masuk ke syurga Allah melainkan kematian. Jadi amalkan. Subuh baca ayat kursi, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi bila kita dapat sesuatu hadis, terus amal. Jangan kita tunggulah, yalah langsung inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kan? Sebab bila ustaz beritahu, asatizah beritahu siapa-siapa syekh, ambil satu terus amalkan. Jangan nanti kumpul buat koleksi hadis kemudian baru nak amalkan. Takut kita tak sempat, kan? Dan akan rasa menyesal di hari akhirat nanti. Kalau kita boleh beramal dengan satu-satu ilmu, kita tangguhkan di masa-masa yang kita ada masa lapang. Tak ada, kan? Untuk mendapat hidayah, kita kena pohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Untuk beramal dengan sunnah ni, minta kekuatan daripada Allah. Untuk berzikir, untuk kuat berzikir dan sahabat Nabi ni, kena minta pertolongan daripada Allah, bukan kekuatan lidah kita. Ada orang ni badan dia kuat, sado, tetapi bila suruh berselawat 10 kali pun tak teraya. Sebab apa? Tak dapat kekuatan daripada Allah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Muaz, setiap kali lepas sembahyang jangan lupa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maksudnya? Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingatimu ya Allah, bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah, dan menjadikan sebaik-baik amal ibadahku sebagai ibadah yang baik di sisimu ya Allah. Minta kepada Allah. Bukan kita kuat untuk kita salat fardu berjemaah. Ada ramai yang tinggal dekat dengan surau ni tak turun pun, kerana kekuatan tu dia tidak minta kepada Allah untuk salat berjemaah. Dia tidak minta kepada Allah untuk dia melazimkan istiqamah baca Quran. Maka ada Quran, beratus Quran kat sini tidak dipegang. Sebab apa? Kita tak dapat kekuatan tu, dan kita tak mohon bila kita tak ada kekuatan tu. Sebab itu satu muka pun kita tak baca, kan? Bukan orang sini lah contoh, kan? Jadi orang sini alhamdulillah. Cuma kita kena pujuk jiran-jiran kita, saudara-saudara kita, kan? Ada Quran baca, walaupun satu muka, walaupun satu baris daripada ayat-ayat Allah, satu ayat daripada ayat-ayat Allah baca, kan? Jangan tinggalkan Quran. Nanti di akhir zaman Quran itu semua akan dikembalikan kepada Allah. Mereka ni hanya baca saja tapi tidak beramal dengan Al-Quran, kan? Kita baca hadis Nabi tapi tak beramal dengan hadis Nabi, kan? Kita belajar macam-macam ilmu, fardu ain, fardu kifayah, kitab dah tebal-tebal lah, tapi tak beramal dengan kitab-kitab tersebut, kan? Seperti pokok, kan? Syajarun bila samarin, tiada, seperti pokok yang tiada berbuah, tak ada fungsi lah, hanya untuk mendudukkan manusia. Jadi amalkan sunnah-sunnah ni ada keberkatan, kerana setiap sunnah-sunnah, sama ada ridaknya, kisahnya, izarnya dan sebagainya, adalah sunnah Rasulullah. Di sini kita melihat hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan mengatakan hasan sahih, hadis yang kuat. Dan kita tengok, kan, bila Rasulullah SAW memakai satu-satu pakaian, Rasulullah pakai sehingga pakaian tu renyuk, kan? Sehingga pakaian tu dalam keadaan yang dah sampai dah tak boleh pakai dah, kan? Rasulullah sangat-sangat sayang pakaian baginda, kan? Dan ada yang tebal tak kisah, kan? Maksud dia tak kisah pakaian tu jenis mahal ke jenis murah ke, tak ada masalah, tetapi niat untuk kerana Allah dan ikut sunnah Nabi. Jangan pakaian kita mahal tapi untuk menunjuk-nunjuk atau ria'un nas, atau untuk berbangga-bangga atau sombong. Pakailah apa-apa pakaian yang mahal-mahal, tetapi untuk beramal kepada Allah. Karena innallaha
Jamil yuhibbul jamal, sebenarnya Allah itu sangat indah dan mencintai keindahan. Jadi kat sini beberapa sunnah yang kita dapat tahu, iaitu pertama sekali ialah Rasulullah memakai selendang. Yang kedua ialah Rasulullah memakai izar, dan pakaian itu digunakan balik untuk menjadikan kain kafan Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Yang mana Rasulullah wafat di tak katil Sayyidatina Aisyah. Di situlah dikebumikan jasad Rasulullah sebelah raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat tu, jadi banyak khilaf ulama daripada kalangan sahabat. Maka ada kata sahabat kebumilah di Mekah tempat Rasulullah dilahirkan. Ada kata di Baqi', ada kata di mana tempat Rasulullah para nabi ini dikebumikan, di mana dia wafat. Maka itulah pendapat Sayyidina Abu Bakar berdasarkan sabda baginda sebelum tu. Maka akhirnya dipersetujui oleh semua sahabat, maka dikebumikan di situ dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mandikan jasad Rasulullah akan diceritakan kemudian. Kemudian hadis yang ke-116, Ruham binti Aswad makcik Asyad bin Sulaim melaporkan pakcik Ruham bernama Sayyidina Ubaid bin Khalid al-Muharibi atau Ubaidah bin Khalaf berkata, baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa izarak fa innahu adqa atau anqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdah malha'u qala ama laka fiyya uswah fanazartu fa idza izaru ila nisfi saqayhi. Daripada Ruham binti Aswad melaporkan pakciknya bernama Ubaid ni berkata, semasa aku berjalan di bumi Madinah, Madinah Al-Munawwarah, nama asal Madinah sebelum Madinah Yasrib, tapi Rasulullah tukar kerana namanya tidak bagus, masa dia malam kesedihan Yasrib. Bila Rasulullah sampai ke bumi Madinah, ditukar nama Madinah sebagai Al-Madinah Munawwarah, bumi Thaibah, bumi yang sangat baik. Sayyidina Abdullah ayah Rasulullah dikebumikan di bumi Madinah. Betul? Kalau kita tengok di sebelah Masjid Nabawi tu, sebelah kanan tu ada rumah tu. Kat situ makam Sayyidina Abdullah. Kalau Baqi' sebelah kiri, ayah Rasulullah sebelah kanan. Tapi malamnya rumah tu telah diruntuhkan. Kubur ayah Rasulullah diratakan jadi tempat pijak orang. Jadi siapa yang tak tahu kedudukan kubur kubur ayah Rasulullah ni, dia akan pijak dia kat situ. Dia dekat gate mana tak ada, saya lupa. Sebelah gate dia. Subhanallah, dia orang sanggup buat macam tu. Hilangkan semua asar-asar yang berkaitan dengan Rasulullah. Makam ayah Rasulullah di bumi Madinah, makam ibu Rasulullah di Abwab, itu juga hancur. Dia letakkan batu-batu. Lepas tu bila orang ziarah, dibuang batu lah. Tetapi orang dah ada dia punya apa? Koordinat dia, letak balik, dibuang lagi kan? Subhanallah. Makam semua isteri-isteri Rasulullah dipakai, dan sahabat Nabi termasuk Sayyidina Osman telah dihancurkan semuanya kan? Dengan alasan memerangi khurafat dan sebagainya. Padahal zaman Sayyidina Umar dah ada buat kubah tu, bukan zaman sekarang. 1924 1925 hancur makam-makam di Ma'la, makam-makam di Uhud, makam-makam di Baqi', termasuk di Taif, dan seluruh Hijaz habis. Yang tinggal hanya makam Rasulullah. Itu berapa kali mereka buat percubaan nak keluarkan Rasulullah daripada makam, tetapi dibantah oleh seluruh negara Arab. Nauzubillah, dia orang ni sanggup kan? Sebab itu kita tengok sekarang ni, apabila Palestin diserang, siapa yang nak bantu Palestin kan? Negara Arab kebanyakannya senyap. Yang hanya bantu
kan? Hanya daripada apa? Yaman, kan? Daripada apa? Syam, sebab dia kena serang, kan? Daripada Lebanon pun kena serang, kan? Yang selesa ni langsung tak ada buat apa-apa. Sebab apa? Berpakat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukum dia, kan? Jadi kita mesti sebagai umat Nabi Muhammad, kita wajib mendoakan, kan, umat Islam di bumi Palestin. Kerana saudara-saudara kita ni adalah, kan, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya umat Islam ni bersaudara, maka damailah saudara kamu yang bertelingkah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat, kan? Kita doakan. Kita tak dapat pergi jihad di sana, doa pun sebagai jihad, kan? Bantu dengan keuangan, bantu dengan pakaian, bantu dengan kesihatan, bantu dengan wakaf Quran. Hancur semua Quran dibom, masjid-masjid dibom. Kita alhamdulillah masjid semua selamat, kan? Di sana tak nak sembahyang pun dah tak dapat, kan? Air pun disekat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, kan? Dia orang nak apa? Alihkan air ke semua terowong-terowong. Tapi setiap kali masukkan air itu diserap terus ke bumi. Tak boleh buat apa-apa. Sebab air pun adalah apa? Tentera Allah, kan? Hujan pun adalah tentera Allah. Yang kata tentera Allah itu malaikat saja bukan. Angin pun tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Jundullah fis samawati wal ardh. Tentera Allah di langit dan di bumi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dia tidak ketahui tentera-tentera Allah melainkan dia, kan? InsyaAllah kita doakan, kan? Baina ana amshi bil Madinah, semasa aku berjalan di Madinah, tiba-tiba seorang menegurku dari belakang. Angkatlah kain sarungmu, kan? Kain dia ni sampai ke bawah tumit, kan? Sebab itu kalau kita ada kain sarung, angkat sampai atas tumit. Sebab apa? Siapa yang sembahyang atau dia berjalan dalam keadaan kain sarung dia bawah tumit, makruh. Dan ada ulama kata haram, kan? Jadi angkat kain sarungmu kerana ia lebih mendekatkan kepada atqa, ketakwaan, wa abqa, atau tidak cepat rosak. Kalau kain sarung tu selalu dia kan, sampai sapu tanah dan sebagainya, kan? Maka kain sarung tu cepat apa? Rosak. Tu Rasulullah kata angkat saya pertama untuk apa? Ketakwaan, kerana ikut perintah Nabi, kan? Yang kedua apa? Supaya kain sarung tu terjaga. Kalau kita sembahyang, kain sarung kita lap lantai, sekiranya ada najis kat situ, apa hukum dia sembahyang? Kan? Tak sah, kan? Najis tak cicak pun sapu, kan? Anak kencing pun dia lalu sapu, kan? Lalas sekali akhirnya kain itu kotor. Sebab itu Rasulullah ajar kepada kita supaya jaga kain sarung jangan terlalu ke bawah, kerana untuk atqa wa abqa. Faidah ketika aku paling, maka aku nampak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, maka aku tanya, ya Rasulullah, innama hiya burdah malha. Kata dia, ya Rasulullah, pakaian aku ni kain biasa, kan? Burdah ni apa? Kain biasa yang mulha, yang bergaris hitam putih, kain murah lah dia kata, kan? Qala amalaka fi uswah, adakah aku bukan contoh tauladan bagi kamu? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita ikut Nabi, apa yang kita dapat? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Semuanya pada diri Rasulullah suri contoh tauladan uswah yang terbaik bagi siapa-siapa mengharapkan keredaan Allah dan balasan di hari akhirat dan ingat Allah banyak-banyak. Maksudnya siapa yang ikut Nabi, cinta Nabi, amalkan sunnah Nabi, ikut perintah Nabi, uswah, syurga tempatnya. Man ahabbani dakhalal jannah. Siapa cinta aku, kata Rasulullah, masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa benci aku, sungguhnya dia enggan
iaitu enggan nak masuk syurga. Faham tak? Jadi Rasulullah SAW tegur nasihat. Bila Nabi nasihat, apa hukum dia? Kena ikut ke atau kena bangkang? Kau siapa kan? Boleh tak cakap macam tu? Tak boleh. Cuma sahabat, dia bukan bangkang, dia bukan petikai, dia bukan memperlekehkan, tapi dia tanya balik, ya Rasulullah, punya ini biasa ya, tak ada apa pun. Maka Rasulullah, kenapa kau tak ikut aku sedangkan aku contoh bagi kamu? Kan? Maka aku lihat, fanazartu, aku lihat sendiri kain Rasulullah izaruhu ila nisfi saqaihi, di apa, di pertengahan kedua-dua betis, sampai tahap tu boleh, sampai sini, ini sini. Jadi bawah betis makruh. Dan kalau tak menunjuk-nunjuk isbal ni kan, haram. Sebab itu orang lelaki jangan pakaian dia untuk solat ni lebih daripada betis. Hadis ni direkodkan oleh Imam Tirmizi. Dan hadis ni dhaif, tapi boleh tak buat kelebihan beramal? Boleh tak? Ini salah satu cara Rasulullah tegur. Dengan apa? Tengok ke belakang. Sebab itu kalau kita jadi imam, kadang-kadang kita nak ajar orang, kita tengok, kau jadi imam lah, tengok bacaan dia, tengok pakaian dia, tengok dia punya takbir. Lepas tu boleh tak kita rasa takbir kamu tak betul lah. Jangan marah pula, ya Allah, kau macam bagus, tak padahal dia imam, ni makmum lah kan. Kadang imam ni nak ajar anak-anak dia, nak ajar anak buah dia, boleh macam tu kan? Sebab kadang-kadang ada orang tu baca takbir Allah, sah tak sebenarnya imam? Imam kata tak sah. Tuan-tuan kata sah ke tak? Allah sah ke tak? Tak sah ya? Sebab apa tak sah? Apabila takbiratul ihram, dia kena rukun kauli. Bila rukun kauli, setiap huruf kena jelas, daripada alif sampai ra, alif lam lam ha, alif kaf ba ra, mesti sah. Kalau kita Allah batal, faham tak ni? Jadi imam tengok, ni salah ni, nanti buat balik sembahyang balik, boleh tak? Jangan marah imam, Allah macam bagus imam. Tak ada, imam tak bagus, imam tu memanglah bagus, cuma dia kena tegur supaya jangan diulangi kesalahan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pada satu ketika dia tengok orang tua ni, dia ambil uduk. Dia tengok orang ambil uduk ni memang tak betul. Macam mana kita dah tegur pakcik dia kan, supaya pakcik ni tak terasa sangat. Jadi dia buat drama, kau ambil uduk, aku tegur, tapi ambil uduk cara salah. Jadi cara pakcik tu ambil uduk, dia kata, bang salah ni kan, kau ambil uduk salah. Pakcik tu tengok, nah macam mana suduk-uduk, dia ajar satu-satu. Oh, rupanya pakcik tu tahu bahawa dia ambil uduk ni tidak ikut cara yang Rasulullah ajar, maka dia kembali ambil uduk cara yang betul. Maksud dia nak cara tegur orang pun jangan pakai belantak, apa ni bangang kau bodoh, dia bodoh-bodoh orang tu, tak boleh ya. Jangan kita hina orang. Ketiga, kita nak nasihat orang, terutama orang muda nak tegur orang tua, dan orang tegur orang tua nak nasihat orang muda. Sebab itulah bukan di kalangan kami, golongan yang tua tidak menyayangi golongan yang muda, dan golongan muda tidak menghormati golongan yang tua. Itu Rasulullah sabda, mafhum dia Jadi boleh tak kita tegur orang? Boleh, tetapi cara yang baik, seperti cara Rasulullah. Ada satu kisah bahawa seorang lelaki dia pergi tawaf di bumi apa? Bumi Mekah, kat situ ada Kaabah. Masa dia tawaf tu, dia baru masuk Islam. Bila ada kesempatan, dia terus pergi Mekah, dia tawaf dulu sebelum dia nak jumpa Rasulullah. Jadi ketika dia tawaf, ada dengar suara orang ikut dia. Masa tu dia hanya ingat zikir ya Karim, Asmaul Husna.
Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Dia baca sepanjang tawaf tu. Rupanya ada orang ikut belakang tu sebut Ya Karim. Dia sebut Ya Karim, Ya Karim. Jadi dia terus ya, tapi dia tak pandang lagi kat belakang. Pada pusingan kedua pun orang tu ikut lagi. Jadi dia tak puas hati kan. Dan seterusnya, maka dia berpaling. Dia tengok lelaki yang sungguh cantik, tampan, gagah, hebat kan. Dia kata, wahai lelaki, kalau bukan ketampananmu, kegagahanmu, maka aku akan adu kepada kekasih aku. Maka lelaki itu cakap, siapa kekasih kau? Maka lelaki itu, Badui itu cakap, kekasih aku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki itu cakap, kau tak kenal ke Rasulullah? Tak kenal, aku masuk Islam, aku dapat pergi umrah, aku buat apa, tawaf dulu, kemudian baru aku nak jumpa Rasulullah. Maka lelaki itu cakap, akulah Rasulullah. Subhanallah. Dia tengok Rasulullah, dia ikut dia selama ni kan? Maka dia terus cium kan? Peluk Rasulullah, dia cium tangan Nabi semua. Kemudian dia teruja lah orang yang menjadi kekasih dia, idola dia ada di hadapan dia. Maka ketika itu Rasulullah SAW didatangi Jibril. Maka Jibril kata, ya Rasulullah, Allah beri salam kepada kamu. Subhanallah, direct dia cakap kat Badui itu, pesan kat dia, jangan terpesona dengan ibadah dia. Sekecil-kecilnya, sebesar ibadah dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah beritahu, wahai Badui, Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah beritahu ke sekian-sekian macam ni. Maka Badui itu menjawab, wahai Rasulullah, sekiranya Allah nak menghisap aku, nak menghitung amal-amal aku akan menghisap Allah. Aku akan hisap Allah. Aku akan menghitung Allah. Rasulullah terkejut. Bagaimana kamu nak menghitung dan menghisap Allah Subhanahu wa ta'ala kan? Maka dia kata, sekiranya Allah menghitung tentang apa, dosa-dosaku, maka aku akan menghitung dan menghisap tentang maha pemaafnya Allah. Kalaulah Allah menghisap tentang kebakhilan aku, maka aku akan hisap tentang kemurahannya Allah. Dan kalaulah Allah menghitung dan menghisap dosa-dosa kesalahan aku, maka aku akan menghitung maha pemaaf, maha pengasihaninya Allah. Dia cakap sehingga Rasulullah mengalir air mata sampai basah semua janggut-janggut Nabi dengan tangisan, disebabkan Badui ini baru beriman, tapi iman dia sangat mantap kan? Maka ketika itu Jibril datang kali kedua. Maka Jibril kata, wahai Rasulullah, beritahu kat Badui bahawa tidak perlu, Allah beritahu tak perlu nak hitung Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghisap dia selama-lamanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masuk dia ke dalam syurga, kekal abadi selama-lamanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia jiran kamu di dalam syurga. Subhanallah. Tahu tak tuan-tuan, perempuan, kasih Nabi ke syurga? Kasih Nabi, almar'u ma'aman ahab. Sesiapa yang cinta seseorang itu di dunia ni, dia akan bersama orang tu di akhirat. Kalau di dunia ni paling kita cinta siapa? Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan bersama Allah dan Rasul di dalam syurga nanti. Rasulullah dalam syurga. Allah akan letakkan kita bersama Rasulullah dalam syurga. Al-mar'u man ahab. Seseorang itu bersama siapa yang ia cintai. Ini. Jadi ini yang Rasulullah pesan. Jadi jangan kita rasa kita buat satu-satu sunnah ni Allah tak pandang, tuan-tuan. Setiap kali kita amalkan sunnah Nabi ni kerana Allah, setiap itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampakkan kecintaan yang sangat hebat kepada kita, sehingga tak ada lagi apa yang dalam jiwa kita kecuali Allah dan Rasul. Dan insya-Allah kita mati di dalam keadaan beriman kepada Allah dan dapat mengucap dua kalimah syahadah. Dalam diri kita dipenuh cahaya keimanan, cahaya apa? Kebaikan dan ketakwaan, kerana cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, sekiranya kamu cintakan Allah, maka ikut dan cinta Nabi. Maka dengan sebab kamu mencintai Rasulullah, Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan semua dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Kemudian sikit lagi, dua lagi hadis. Hadis yang ke-117, Salamah bin Aqwa radhiyallahu an berkata, kana Sayyidina Uthman bin Affan ya'taziru ila awsafi saqaihi wa qala hakaza kanat izratu sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Nabi sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan pernah memakai kain sarung sehingga pertengahan dua betis baginda, dan berkata, beginilah cara sahabatku, sahibi. Siapa dia sahabat Sayyidina Uthman? Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah cara sahabatku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memakai kain izar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni dhaif, tetapi boleh buat kelebihan beramal. Jadi Sayyidina Uthman ni dia pakai kain. Sayyidina Uthman ni siapa? Sahabat Nabi, antara yang awal masuk Islam, seorang yang dermawan, seorang yang hartawan. Dia kahwin dengan dua anak Rasulullah, digelar Zunurain. Digelar apa? Yang mempunyai dua cahaya. Kerana pertama dia kahwin dengan Sayyidah Ummi Kalsum dan kemudian Ruqayyah. Jadi Sayyidina Uthman ni adalah sahabat yang sangat pemurah, dan dia banyak menginfakkan harta di jalan Allah. Kalau kita pergi ke Madinah, ada lagi wakaf Sayyidina Uthman bin Affan. Sampai sekarang wakaf dia berjalan, dan dia ada kebun kurma masih lagi digunakan untuk dijalankan khairat, wakaf dan sebagainya untuk membantu umat Islam. Subhanallah. Dan kemudian hadis yang terakhir, hadis 118, Sayyidina Huzaifah Al-Yaman berkata, akhadha Rasulullah SAW bi'adalati saqi aw saqi faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'bain. Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman adalah penjaga rahsia Nabi, sahibul asrar Nabi, kan? Huzaifah ni asalnya orang mana? Ayahnya di Al-Yaman, kan? Ayah dia di masa sebelum Islam, dia pernah terbunuh seorang orang suku, satu suku kabilah di Mekah. Maka dia rasa takut, dia pergi dekat mana? Yasrib masa tu, Madinah. Jadi orang-orang Mekah cakap, kalau kau nak kami maafkan, kau kena kahwin seorang wanita di Mekah, kemudian kamu diberi pengampunan. Maka Al-Yaman ni, dia kahwin dengan seorang wanita, dan dia dapat seorang anak, nama dia Huzaifah. Jadi Huzaifah Al-Yaman. Jadi dia antara keluarga yang pertama masuk Islam, antara yang awal-awal masuk Islam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Jadi bila dia dapat keluarga ni semua masuk Islam, termasuk Huzaifah ni, satu hari Rasulullah suruh berhijrah dan berjihad. Hijrah, tak lama lepas dua hijrah, Rasulullah ditakdirkan telah diperintahkan untuk jihad di mana? Dekat bumi Madinah, iaitu perang Badar. Maka dia nak pergi bersama Rasulullah, tapi orang-orang kafir musyrikin kata, kau dulu kami beri macam ni, tawaran, kamu kahwin dengan sini, kemudian kau nak ikut sana. Kalau kamu nak pergi kat kampung kamu, iaitu dia dah lama duduk Madinah, tak apa, tetapi jangan sekali-kali kamu berjihad bersama tentera Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, tak apa, boleh, aku setuju. Jadi dia pergi juga dengan keluarga dia sampai ke bumi Madinah, dia jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak pergi berjihad, boleh tak?
Tapi aku telah buat satu perjanjian dengan orang musyrikin Mekah, tidak boleh menyertai peperangan dengan kau. Maka kata Rasulullah apa? Kena ikut perjanjian itu. Maka dia tak dapat pergi. Sedih dia kan. Tapi kalau kita ada azam, kebaikan dapat tak pahala? Dapat. Jadi akhirnya pada perang Uhud pula dia menyertai, tapi dia dah tua. Maka Rasulullah ajak dia jadi apa? Jaga orang-orang wanita dan kanak-kanak. Ketika itu Rasulullah SAW telah dikepung. Maka Sayyidina Al-Yaman ni dia pergi juga jihad. Dia asalnya jaga kanak-kanak dan orang perempuan dan orang yang uzur, pergi jihad untuk membela Rasulullah, tetapi telah terbunuh di medan jihad kerana orang-orang Muslim sangka dia musuh dan dia syahid ke atau terbunuh di situ. Kemudian lepas perang ni Rasulullah jumpa Huzaifah. Wahai Huzaifah, aku nak membawa berita sedih bahawa ayah kamu telah terbunuh dan mati dalam medan Uhud. Maka kami kena bayar diat. Apa diat? Kerana yang bunuh siapa? Orang Islam sendiri. Kena bayar diat 100 ekor unta. Nabi kena bayar. Maka ketika itu Sayyidina Huzaifah kata, wahai Rasulullah, aku nak minta tanya satu benda. Apa dia? Kata Rasulullah, adakah ayahku ni mati syahid fi sabilillah? Maka kata Rasulullah, ayahmu sesungguhnya ayah kamu ni mati syahid fi sabilillah. Maka Huzaifah ni kata, ya Rasulullah, aku hadiahkan semua unta-unta ni kepada kau dan kaum muslimin semua. Subhanallah. Maka sejak itu Rasulullah sangat sayang pada dia. Maka Rasulullah memegang urat betisku, lalu berkata, inilah batas hujung kain sarungmu. Jikalau engkau tidak suka, boleh bawa sedikit daripadanya. Jikalau engkau tidak suka, jangan pula membiarkannya sehingga menutup kedua-dua mata kakimu, iaitu betis, iaitu pertengahan. Atas sikit pun tak apa, atas pertengahan. Tapi jangan pula membiar sehingga menutup kedua-dua mata tumit ni. Maka inilah sunnah Rasulullah yang kita boleh amalkan, iaitu memakai kain sarung jangan lebih daripada tumit kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis ini dengan tasbih kifarah dan salat.